Gang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh subscribe, like, komen dan share. Takkan maaf tu ang. Okey gang, hari ni isu ada 2-3 isu lah. Satu yang hak viral tadi, seorang ahli perniagaan serahkan dokumen kepada SPRM berkaitan Perikatan Nasional terima dana judi. Dan hari ini pertikaian Sanusi Menteri Besar Kedah Sanusi Makno. Dia duk ulang-ulang kata Pulau Pinang tu hak milik Kedah kan. Dan dia kata sepatutnya Kedah ni sepadan dengan Perak, bukan sepadan dengan Pulau Pinang. Dia duk kata Pinang tu masih hak milik Kedah. Jadi bila dia dah tak ada isu, dia akan mainkan. Dia salah satu Sanusi ni tak mau bagi sokongan dia tu hilang, sokongan dia tu berkurang. So dia akan gunakan apa jenis pertikaian dia akan gunakan sehingga dia puas hati. Dia akan mainkan isu-isu yang bagi panah punggung, panah buntut bagi rakyat Kedah ni. Jadi betul lah Penang ni punyalah, Penang Kedah punyalah. Sedangkan apa guna negara kita ada perlembagaan? Apa guna ada perlembagaan? Okey, untuk yang bulan lepas Iswaldi Moni ada bentangkan hasil daripada siasatan daripada seseorang ni yang duk kaji sejarah. Dia Iswaldi bentangkan perjanjian ke apakah, tak ada. Dia hanya jadi dia menyerahkan kepada raja apa, sultan apa tak. Jadi Pulau Pinang tu bila Malaysia dah terbentuk, bila negara Kedah, lepas tu negara Perak, negara-negara sekeliling lagi, negara Selangor, Negeri Sembilan, negara Melaka, negara Pahang, negara Terengganu dan juga negara Kelantan bersetuju untuk bentuk satu negara. Untuk berbentuk kita ni ada 14 negara ni, termasuklah Sabah dan Sarawak, untuk bentuk satu negara yang besar. Dan kita tubuh satu kerajaan pusat yang akan handle 14 negeri ini. Jadi wujudlah perlembagaan, wujudlah satu kemerdekaan, wujudlah satu undang-undang, satu dasar, satu perjanjian, satu apa-apa semua wujudlah yang ada di dalam kerajaan pusat. Dan juga segala sistem perundangan yang ada di dalam negara kita ini terwujud selepas perjanjian antara raja-raja Melayu. Jadi Pulau Pinang adalah satu negeri yang tak bersultan. Pulau Pinang hanya ada lantikan daripada Yang di-Pertuan Agong, TYT, kan, di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak, kan. Kalaulah kita nak mempertikaikan kembali hak setiap negeri ni, yang negara Kedah sampai ke Thailand tu. Faham tak? Awak Sanusi Bat ni kira macam dia tak pi tuntut sampai ke Thailand. Sebab Kedah kat belah sana besar you. Kalau ikut asal usul lah kan. Dan juga kalau ikutkan sampai ke Perak, Selangor apa semua ni, hak milik Melaka. Hak milik Sultan Melaka. Sebab apa dia tak sebut? Ni, kalau tu Sabah kan. Sabah tu hak milik raja Sulu. Awak dia tak sebut habis, awak dia duk sebut Penang kan. Disebabkan dia tengok Pulau Pinang adalah negeri yang kecil. Dan Pulau Pinang dapat menjana ekonomi, dapat bangunkan negeri Pulau Pinang, dapat memajukan negeri Pulau Pinang, dapat berkembangkan Pulau Pinang sehingga kan luar biasa. Hanya negeri kecil dapat menjana kekayaan, dapat menjana pelaburan yang sangat-sangat besar. Jadi disebabkan Sanusi terlalu cemburu ataupun kita fikir, aku ada fikir agak kemungkinan lah Sanusi ni ataupun kerajaan Kedah ni tak ada duit.
Tapi duk fikir-fikir, tahun ni peruntukan paling besar negeri Kedah dapat tahu daripada kerajaan pusat. Dapat 1 bilion lebih peruntukan. Tak pernah dibuat Perdana Menteri sebelum ni. Inilah kira kali pertama kerajaan-kerajaan negeri di bawah pemerintahan Parti PAS dapat peruntukan paling besar. Tak pernah dapat besar macam 2023. So bila aku fikir duit Anwar Ibrahim dia dah bagi duit banyak dah. Tapi pasal apa dia duk sebut lagi. Kan, dia duk ulang-ulang lagi. Kan, jadi sebab tu Anthony Loke, Anwar Ibrahim bagi pesanan dekat Sanusi, balas hujah, kan, balas respon atas kenyataan Sanusi itu, hormatilah perlembagaan dan tolong pi baca perlembagaan tu. Tolong pi hadam hampir baca perlembagaan negara kita ni atas perjanjian untuk bentuk negara Malaysia ni. Tapi nampak sangatlah walaupun lebay-lebay macam Sanusi ni, aku dapat agak dia memang dia malah membaca. Dia segala pengurusan negeri tu semua penjawat awam negeri hak yang buat. Semua dia tak ada idea. Dia macam dia tak ada idea untuk dia nak buat untuk nak kembangkan lagi ni macam negeri dia, untuk dia nak tarik lagi pelabur-pelabur mai masuk ke dalam negeri Kedah. Pelabur yang masuk tahun 2021 dan 2022, pelabur yang masuk dekat Kedah semuanya berpunca daripada Pulau Pinang. Hampa pernah tengok Sanusi pi luar negara? Hampa pernah tengok dia pi luar negara, dia pi cari macam dia pi jumpa syarikat besar-besar mai masuk untuk melabur ke macam negeri Kedah, seperti mana Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor, pi ke Amerika, pi ke UK, pi ke London. Sebab apa? Nak pi jumpa syarikat-syarikat, pi dengar perbentangan company itu dan ajak company itu masuk ke dalam Malaysia, melabur ke dalam Selangor. Tapi hampa pernah tengok Sanusi pi luar negara, pi cari pelabur? Hampa pernah tengok? Sebab itulah daripada awal lagi aku cakap, pelabur yang masuk ke dalam Kedah semua berpunca daripada Pulau Pinang. Semua berpunca daripada Pulau Pinang. Hantaulah daripada bayan lepas kilang-kilang hak yang banyak ke seberang, macam dekat Perai, seberang Perai dekat kilang-kilang hak yang banyak. Dan sebab dekat dengan Kulim. Kulim memang dah ada kilang-kilang, tapi kilang-kilang dia tak sehebat seperti dekat Pulau Pinang. Jadi syarikat-syarikat yang mai buka dekat Kulim High Tech ni, kan, dekat jalan BKE tu, majoriti 80% syarikat yang ada dekat Kulim ni dah ada dekat Pulau Pinang, dah bertahun-tahun dah ada. Kan? Sebab kita fikir satu, Pulau Pinang, tanah semua jadi mahal. Depa nak depa nak sewa tanah, depa nak buka kilang pun jadi mahal. So depa nampak dekat Kulim ada kawasan lapang bekas kawasan kelapa sawit, bekas kawasan pokok-pokok getah. Jadi bila depa dapat beli ataupun depa dapat sewa, situ tanah lapang. Kalau naikkan kilang sangat-sangat cantik. Jadi pelabur-pelabur yang dah ada dekat pulau Pulau Pinang memilih untuk nak buat satu kilang baru dekat Kulim. Bila antara Pulau Pinang dengan Kulim ni, daripada Penang dia pun mau masuk Kulim, of course lah Kulim dia dah sepadan antara Penang dan juga Kedah. Jadi bila pelabur Penang dia nak masuk ke Kedah, dia perlulah berurusan dengan kerajaan negeri. Apa faham tak? Dia perlulah berurusan dengan kerajaan negeri. So pelabur tersebut perlulah pergi jumpa Menteri Besar Kedah, kerajaan Kedah, berurusan pasal tanah, pasal cukai, pasal segala mak nenek, perlulah berurusan. Sedangkan pelabur tu daripada beberapa tahun yang lalu dia dah masuk dekat Penang. Jangan duk putang alam lah. Dia bukan main kata kita pelabur masuk 60 bilion, 70 bilion. Sedangkan pelabur yang boleh main masuk dekat Kedah tu berpunca daripada Penang ataupun Selangor. Sebab mereka dah ada syarikat-syarikat hak yang besar dan syarikat tu dekat dengan airport
kan, macam syarikat tu dekat dengan airport Penang, jadi akan memudahkan kerja mereka. Jadinya tak payah dok nak spin lah. Bila macam kerajaan pusat keluarkan satu paparan negeri-negeri yang pelaburan paling banyak 2022 dan 2021. Kedah duk nombor 5, Kedah duk nombor 6 ke apa. Han, dia duk sembang kita lah paling besar kali pelabur masuk. Rupa-rupanya membahong. Malah kena tipu lagi. Pelabur lari lagi. Kan, dah berhutang, lepas tu lari. Last kerajaan negeri yang kena tanggung. Sebab tu orang kata jangan ego, jangan sombong, jangan bongkak. Hang kepiah atas kepala, hang duk tunggang Islam. Tapi hang tak bawa ciri-ciri Islam tu. Kalaulah hang ni Menteri Besar Kedah ni hang baik, hang elok dan hubungan hang dengan Selangor tu cantik. Kan? Dengan Menteri Besar Selangor dan juga dengan kerajaan negeri Selangor tu cantik. Hang boleh berbincang pelabur yang masuk dekat Selangor, Wak Mai ke Kulim. Kulim dah dekat dengan airport Penang. Apa-apa hal, terus dekat saja. Boleh pi, terus boleh naik flight, boleh hantarlah barang depa seperti mana aku duk kerja dekat Sam Penang dulu. Depa dah siap barang depa pom, terus hantar pergi kat kargo. Kan, belakang tu airport je, senang je. Jadi itulah, tapi apabila orang yang menguruskan negeri itu dalam keadaan yang sombong, bongkak, dia berasa dia je betul, orang lain semua tak betul, walaupun kerajaan pihak ataupun geng-geng Anwar Ibrahim dah bantu rakyat, dah bagi peruntukan yang banyak, tapi dia tetap dia kata benda tu tak bagus. Sedangkan dah bilion ringgit Anwar Ibrahim dah belanjakan bagi untuk rakyat-rakyat hak yang miskin. Anwar Ibrahim bagi peruntukan, pergi cari ni hak mana kaya-kaya ni, pergi kutip cukai yang tertunggak, cukai hak yang depa duk tipu cukai, depa tak mau bayar cukai, hak yang company kaya-kaya ni. Aku ada baca dekat Twitter, memang ramai Cina-Cina hak kaya-kaya ni, biasa anak depa ataupun staff depa cerita, oh sekarang ni LHDN mai serbu, mai cek kan, mai tuntut cukai. Sebab sebelum ni, tahun-tahun sebelum ni, depa boleh tipu cukai. Depa boleh edit ke apa sikit, jadi oh nampaknya okey, macam syarikat depa ni sikit-sikit je. Syarikat depa ni untung tak banyak, padahal berlipat kali ganda. So sekarang ni bila Anwar Ibrahim arahkan LHDN bersungguh-sungguh amanah pergi kutip cukai, sebab tu alhamdulillah kerajaan hari ni ada duit. Kerajaan hari ni boleh bayar hutang dan boleh ada duit untuk bantu rakyat dan menyelesaikan masalah-masalah di dalam negara. Alhamdulillah dengan pelaburan mai lagi atas kepercayaan pelabur terhadap kerajaan hari ni. Jadi hampa tak payah nak spin geng-geng walak malaun ni, tak payah dok nak spin, tak payah dok nak tipu. Hampa tak tahulah kan, hampa dok perdagangkan nama Allah, hampa dok perdagangkan agama Islam. Hampa nak memerintah, apa yang hampa buat untuk agama Islam? Apakah amanah yang hampa letak tu? Kan? Oh, hampa dah bangga kami tak ada rasuah lah, apa semua. Cuba bayangkan, aku dengar dekat di dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan untuk tahun 2022, di dalam Dewan Undangan Negeri. Mungkin dia tu pun mungkin orang pas, dia neri bentang daripada segi sawit kosong. Target sepatutnya kerajaan negeri Kelantan dapat 10 juta ringgit untuk satu ton, tak dapat satu sen pun. Dan ada lagi daripada segi cagaran tanah ke apa, syarikat tu macam kerajaan negeri bagi tanah berapa ekar, malah syarikat tu tak bagi keuntungan pun kepada kerajaan negeri, kosong. Bayangkan, apa boleh nanti adalah video tu viral ke apa, aku ada layan tadi. Dan ada 4 ke 5 agensi di bawah kerajaan Kelantan. Syarikat tu tak bayar apa pun, kosong. Bayangkan. Jadi last sekali ayat hak yang dia cakap yang aku faham, sepatutnya kalau dia ada contoh macam tak ada, kira macam tak dapat target 10 juta, kurang-kurang 5 juta, 1 juta syarikat tu dapat bagi kan kepada kerajaan negeri Kelantan, tapi kosong, tak ada langsung bukti-bukti mengatakan syarikat tu bayar kepada kerajaan Kelantan, kosong. Last sekali ayat yang dia cakap,
adakah kalau betul-betul masuk ke dalam akaun bank kerajaan negeri akan ada bukti? Kemungkinan masuk ke dalam akaun bank syarikat lain tapi kata dah bayar, ataupun syarikat ni macam syarikat tu ada bukti kata dah bayar tapi tak masuk ke dalam akaun kerajaan Kelantan. Cuba apa tengok, cuba apa fikir kan, ke manakah amanahnya parti PAS ni? Kalau betul-betul amanah, hang kutip cukai ikut betul-betul punya, betul-betul law punya, tak kira lah dia kaya ke, dia orang biasa-biasa ke, M40 ke, ataupun sebab bayar cukai semua kena bayar. Tak kira lah hang kira macam B40 ke, hang M40 ke, hang T20 ke, tetap hang kena bayar cukai. Tapi kalau hang tak telus dengan mengutip cukai, akan hancur, akan lengkok. Hang takkan ada duit punya. Kan? Jadi kita boleh fikir sendiri, kita boleh fikir sendiri. Satu lagi yang part 2 daripada segi judi. Individu, seorang individu dia dah cakap, dia dah bawa bukti, dia dah pergi buat laporan kepada SPRM yang Perikatan Nasional terima dana judi. Cuba apa fikir? Terima dana judi. Aku pun fikir, bro ni dia ada bukti kemungkinan besar dia ada di bawah kerajaan ataupun dia berada di dalam Perikatan Nasional. Sebab dia berani pergi buat laporan SPRM tau. Dia bawa bukti. Dia kata dia ada bukti. Cuba hampa fikir. Seperti mana yang ada aku tulis beberapa hari yang lepas. Hadiah wang sebelum pilihan raya dia perlu pilih sama ada UMNO ataupun Parti Bersatu. Apabila Parti Bersatu offer, kami ada duit segala peruntukan untuk pilihan raya, kami akan sediakan. Itu daripada segi Parti Bersatu. Sebab apa? Dia memerlukan PAS. Daripada segi UMNO sebab dia dah tak memerintah solo, DN dia tak macam PRU 14 dia kalah. Jadi dia tak ada duit seperti mana PRU 13 kan. PRU 15 pun dia tak ada duit. Jadinya UMNO dia tak dapat offer, kata okey kami akan belanja, kami akan bagi duit apa. Tak. UMNO dia tak dapat bagi duit pada PAS. So PAS pun memilih untuk bersama dengan Parti Bersatu dengan Muhyiddin Yassin. Jadi kok celah mana, cuba fikir, baru 33 bulan jadi kerajaan, dapat belanja hadiah wang dan lebay-lebay lain, dapat duit dana yang sangat-sangat banyak sehingga kan boleh pi bagi seorang sampai mai 150. Lepas tu kita dengar macam Lok Madan cakap sampai 600, 500 dapat bagi, dan bendera tak pernah banyak daripada sebelum-sebelum ni, tahu-tahu depa boleh banyak. Mana mai sumber duit di dalam parti akaun bank Parti Bersatu ada berapa ratus juta? 300 juta. Dan Muhyiddin Yassin sedang sedang didakwa macam di mahkamah kes yang duit masuk dalam akaun bank. Dia buatlah declare aset parti, dan dia buat macam duit yang ada duit yang pernah masuk di dalam akaun dia buat macam tak ada masalah, tak bersalah. So dia sebarkan. Dia punya setiap usaha agung ataupun bendahari Parti Bersatu pun sebarkan. Viral. Jadi rakyat petikai macam mana dia boleh ada duit yang sangat banyak di dalam akaun bank. So disebabkan benda tu viral, ada orang pergi buat laporan polis, maka disiasatlah. Jadi bila macam dia bila dah nampak kecenderungan, sebab apa syarikat Sheikh Mokhtar boleh buat masuk duit ke dalam akaun Parti Bersatu, sebab apa? Jadi siasatlah. Jadi kita tengok pengecualian cukai lah apalah. So sekarang didakwa. Kan? Itu berkenaan duit yang ada macam di dalam akaun bank, belum daripada segi luar-luar ni. Orang yang bodoh je rasuah pakai akaun bank. Orang yang bodoh je duit haram, duit yang dia terima macam secara rasuah pibuh dalam akaun bank. Akan ada bukti yang kukuh. Walaupun 10 tahun, 20 tahun yang lalu, akan ada bukti di dalam statement bank tu. Jadi daripada segi judi, kita tunggulah SPRM akan mula buat kerja, SPRM akan start siasat sebab dah ada laporan. Bila dah ada laporan, SPRM kena buat kerja. SPRM perlulah tunjuk bukti apa semua, perlulah bawa pergi ke Peguam Negara, akan pergi
akan pergi ke mahkamah, akan berlaku siasatan demi siasatan. Dan siapakah Perdana Menteri ketika itu? Siapakah Majlis Pemulihan Negara? Siapa Majlis Pemulihan Negara? Siapakah yang kontrol Kerajaan Perikatan Nasional? Kita tunggu dan lihat, lebay tak lebay. Kalau hang buat salah, hang masuk penjara. Hadi Awang bakal digugurkan, kerusi Hadi Awang bakal digugurkan disebabkan rasuah, disebabkan bagi duit kepada orang pengundi-pengundi ni kena angkat sumpah. Wallahi undi PAS itu adalah salah daripada segi Islam dan juga salah daripada segi undang-undang. Di sewaktu pembubaran parlimen, tak boleh pinjam meminjam, tak boleh memberi, tak boleh sedekah, macam tak boleh buat apa. Sewaktu pembubaran parlimen memang tak boleh. Sebab sewaktu duk nak pilihan raya memang tak boleh buat perkara-perkara yang berkenaan duit. Pinjam pun tak boleh. Jadi bila dah ada bukti, bila dah ada bukti dia dah menyalahi undang-undang SPR, maka Hadi Awang didakwa. Sebab tu sekarang ni kita tengok Hadi Awang Hadi Awang ni tengah terdesak dan sangat-sangat terdesak. Okey, geng.